InsyaAllah kita sambung baca hadis daripada kitab Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab yang ke-48, babu man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Bab pada menyatakan orang yang berdoa bagi sahabatnya agar Allah Ta'ala membanyakkan hartanya dan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin min Allah masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah masyaallah, la yasrifu su'a illallah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya untuk kita menantikan masuknya waktu salat fardu Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita memperbanyakkan zikir kita, doa kita, selawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki untuk kita, diberikan kerahmatan dan keampunan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. InsyaAllah sebelum kita mendengarkan khutbah daripada khatib yang akan menyampaikan kepada kita khutbah Jumaat pada hari ini, sama-sama kita dengar beberapa hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dapat kita ambil untuk jadi panduan dalam kehidupan kita, meniti kesementaraan umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang kita pun tak tahu berapa banyak, berapa lama lagi Allah Ta'ala beri. Tapi apa yang kita ada pada hari ini, daripada nafas yang turun naik, daripada degupan jantung kita, daripada mengalirnya darah dalam tubuh kita yang diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat mengisikan bahagian daripada kehidupan kita dengan melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung baca hadis daripada kitab Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab yang ke-48, babu man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Bab pada menyatakan orang yang berdoa bagi sahabatnya agar Allah Ta'ala membanyakkan hartanya dan anaknya. Wa bihi ilahi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati idh dakhala 'alaina faqala lana ala usalli bikum wa dhaka fi ghairi waqti salatin faqala rajulun min al-qaum fa aina ja'ala Anasan minhu faqala ja'alahu 'an yaminihi ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, hadis ini hadis sahih. Beliau berkata, aku telah masuk bertemu Nabi SAW pada suatu hari. Jadi siapakah dia Sayyidina Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah khadim, pembantu Rasulullah SAW yang diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada baginda SAW ketika Nabi sampai di Madinah. Ketika hijrahnya Rasul SAW sampai di Madinah, orang Madinah, orang Ansar berebut-rebut nak berikan apa yang mereka dapat berikan kepada Nabi SAW sebagai menyambut, bergembira dengan hadirnya Rasulullah SAW di Madinah. Ada yang orang nak offer rumah, orang nak offer harta, orang nak offer macam-macam pada Rasulullah. Dan Nabi mula-mula duduk di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.
ya, sebelum Nabi duduk di tempatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa ramainya orang yang memberikan kepada Nabi SAW. Sayyidatina Ummu Sulaim juga datang tapi membawa anak. Orang lain bagi macam-macam, aku tak ada harta, tak ada apa, yang aku ada ni lah anak aku yang aku sayangi, yang umurnya ketika itu 9 tahun. Ya, engkau ambillah dia untuk dia khidmat kepada engkau. Engkau suruhlah dia apa benda yang engkau nak suruh. Aku serahkan anak aku untuk khidmat, jadi khadim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun baru boleh nak buat kerja. Budak umur 9 tahun, darjah 3, darjah 4. Anak kita tu dah, kalau istilah kita, berakai sikit lah. Disuruh faham dia. Kan minta tolong sikit, basuhkan pinggan, angkatkan kain kat ampayan, pandai dia, boleh khidmat dah. Umur 9 tahun dah boleh buat kerja sikit lah. Sebab anak-anak ni dia masa kecil dia raja. Masa kecil mak ayah lah hamba dia. Hamba dia tu maknanya dia raja dan hambanya tu mak ayah dia. Kita kecil-kecil, anak kita semua benda kita urus kan. Makannya pun disuap, beraknya pun dibasuh, jalannya pun kita yang jadi kaki dia, kita dukung dia. Kaki dia belum kuat dan sebagainya. Jadi anak-anak waktu kecil dia raja. Bila dah besar sikit, itulah mak dan ayah tadi akan harapkan baliklah khidmat daripada anak tadi. Anak tadi kan dah boleh buat kerja sikit. Tapi Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dia mengenepikan yang tadi susah payah membesarkan sampai dah boleh khidmat sikit tadi. Patutnya dialah yang akan dapat khidmat anak dia. Anak tu dah boleh tolong dia buat kerja sikit. Tapi diserahkannya anak yang dah boleh buat kerja tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tak payah khidmat ke aku sebagai mak kamu tu, kamu khidmat pada Nabi. Itu hadiah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain bagi harta, bagi macam-macam, dia bagi anak. Itu kehebatan Sayyidatina Ummu Sulaim. Baik. Jadi kata Sayyidina Anas, satu ketika aku masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa itu tidak ada seorang pun melainkan aku, mak aku dan Ummu Haram, iaitu mak saudara lah. Di rumah Ummu Sulaim tu, waktu tu ada Ummu Sulaim, ada Anas dan juga ada mak saudara dia. Ya. Adik-beradik lah, adik Ummu Sulaim lah, Ummu Haram. Jadi diundang lah, mereka undang Rasulullah SAW ke rumah. Ya. Apabila Nabi SAW menemui kami, lalu baginda SAW bertanya, apakah sebaiknya aku bersolat dengan kalian? Jadi ni datang ke rumah ni, biasanya lah sahabat-sahabat mereka biasa jemput Rasulullah SAW. Ya. Dan ada sahabat-sahabat yang lain, mereka yang minta request, ya Rasulullah, mai datang lunch rumah kami, kemudian solat zuhur di rumah kami. Ya, supaya rumah kami diberkati dengan kehadiran kau, dan mereka akan ambil ruang itu untuk melihat di manakah Nabi akan salat di rumah mereka. Ya, jadi sudut ataupun ruang yang Nabi salat tu mereka akan jadikan musalla. Dan mereka akan sujud di tempat sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat, ada yang mereka yang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau solat di sini. Ada yang Nabi tanya mereka, di mana engkau nak aku solat? Di mana engkau nak aku solat? Jadi mereka tentukan, sini biasa kami solat di sini, engkau solat di sinilah Rasulullah, maka kami jadikan dia sebagai musalla. Maka bagus kalau rumah kita ada satu tempat yang kita tentukan untuk kita ibadah. Buat jadi satu ruang, satu sudut, tak perlu ada satu bilik khas lah untuk buat surau. Cukup satu ruang yang kita sediakan, yang ruang tu kita jaga elok-elok, macam mana kita jaga masjid, wangikan masjid, ya, sejadahnya tu dibentang elok-elok, ya, keselesaan yang ada diletakkan pada ruang tu, kipasnya kipas yang baik, kalau ada aircon, bubuh aircon, diwangikan tempat itu macam kita jaga surau itu. Buat musalla di rumah. Bagus. Para sahabat mereka buat musalla di rumah mereka, walaupun bukanlah dikhaskan satu bilik. Ya, tapi ada satu tempat khas. Mungkin kita boleh letaklah satu rak situ, di situ ada Quran, ada tasbihnya, ada, ya, untuk kita khususkan ibadah kita. Ya. Sekali-sekala panggil orang soleh, jemput datang makan rumah. Jemput datang dan minta
ya, dia imamkan salat. Walaupun kalau ikut afdalnya tuan rumah afdal imamkan tetamu. Tapi kalau orang tu yang datang, orang alim, orang soleh, orang yang elok bacaannya, minta boleh request untuk dia jadi imam. Walaupun afdalnya tuan rumah kena imamkan tetamu. Ya. Baik. Jadi di sini Nabi SAW dijemput datang dan Nabi tanya. Dalam riwayat yang ini Nabi tanya, apakah sebaiknya aku bersolat dengan kalian? Tapi kebiasaannya kalau sahabat lain mereka datang ajak lunch tu dekat-dekat nak zuhur. So zuhur Nabi akan solat di rumah mereka. Ada semayang lah, ada waktu zuhur. Tapi kes di sini, bila Nabi SAW tanya ni, apakah sebaiknya aku bersolat dengan kalian? Sedangkan waktu itu bukan waktu solat fardu. Jadi Nabi datang mungkin pukul 9 pagi, ya, waktu duha. Ya, jadi bukan waktu semayang fardu. Jadi nak ajak semayang pun, semayang apa kan? Jadi semayangnya semayang sunat, untuk mereka dapatkan berkatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang hadir solat ke rumah mereka. Lalu telah berkata seorang lelaki daripada kami, di mana mahu ditempatkan Anas? Ni Anas ni nak duduk mana ni? Kita nak susun-susun soft ni. Anas nak letak dekat belah mana? Dia budak ni. Maka Nabi SAW bersabda, tempatkan dia di sebelah kanan. Jadi Anas nak semayang ni duduk belah kanan aku. Belah kanan tu belakang sikit lah, ya, sebelah kanan. Ada seorang lelaki, maka ditempatkan di sebelah kanan. Pernah seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tak silap saya, yang ikut Nabi solat sunat, ya, ketika mana dia masuk Nabi dah solat dah, dia masuk ke sebelah kiri, ya, Nabi pegang telinganya dan Nabi tarik, ya, ke arah sebelah kanan. Menunjukkan orang lelaki kalau semayang dia tak boleh membentuk saf, ya, maka dia berdiri di sebelah saja, ya, di sebelah tapi belakang sikit daripada imam. Kakinya macam tu cukup dah. Kan dia tak boleh macam ni. Kakinya macam tu saja, berdiri di sebelah. Maka Nabi SAW bersabda, tempatkan dia di sebelah kanan. Letak belah kanan lah semayang. Orang perempuan belakang. Kemudian Rasulullah SAW solat bersama kami. Solat sunat lah. Ya. Kemudian baginda SAW telah berdoa kepada kami sekeluarga. Dan lepas habis solat, Nabi doakan. Jadi ini adab juga. Adab tetamu tadi, apabila dah dilayani oleh tuan rumah dah jemput, dah datang, maka didoakan dia dengan kebaikan. Dibalaslah jasa dia. Balas jasa dia dengan kita mendoakan seisi rumah, tuan rumah tadi. Hakikatnya tetamu tu bila datang pun memang dia dah bawa keberkatan. Dan lebih berkat lagi apabila kita minta dia doakan kita. Ya, hadirnya tetamu itu menjadi kafarah, penghapus dosa kepada tuan rumah. Ya, dan membawa rahmat masuk ke dalam rumah. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu 3-4 hari tak ada orang datang rumah dia risau. Dia kata, apakah Allah Ta'ala tidak mahu mengampunkan dosa-dosaku? Dia rasa kalau tamu datang ni bawa keluar dosa-dosa dia. Jadi 3-4 hari tak ada tamu datang ni, Allah Ta'ala tak nak ampun dosa aku ke? Dia cari orang untuk hadir ke rumah dia sebagai tetamu, ya, agar ada ruang-ruang Allah Ta'ala bagi pengampunan, ya, kepada ahli rumah. Jadi didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkatan, kebaikan dunia dan akhirat. Maka telah berkata ibuku, tengok Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni memang orangnya pandai. Orangnya tahu apa yang baik untuk dilaksanakan. Jadi Ummu Sulaim radhiyallahu anha tadi kata, ya Rasulullah, Khuwaidim kamu ni. Khuwaidim ni isim tasghir bagi kalimah khadim. Khadim tu orang yang khidmat lah, ya. Khuwaidim ala wazni fu'ail. Khuwaidim ni maksudnya apa, kecil lah, isim tasghir ni kecil. Kalau khadim orang ahli khidmat kecil, Khuwaidim. Dia begitu. Kalau jabal tu maksud dia gunung, kita letak dalam isim tasghir punya wazan, jadi jubail. Jubail tu maksudnya bukit. Dia kecil sikit, gunung besar, bukit kecil. Kan? Kalau bahrun tu laut,
Kalau buhair itu tasik, dia ala wazni fu'ail, kecil sikit. Tasik kecil sikit daripada laut. Begitu. Jadi Khuwaidim kau ni ya Rasulullah, kau doakan untuk dia. Tolonglah doakan untuk Anas ni. Dia khidmat kecil. Jadi itu juga menunjukkan tawaduknya Sayyidatina Ummu Sulaim. Ya, padahal sebenarnya Sayyidina Anas banyak buat kerja untuk Rasulullah SAW. Tapi tetap dianggap apa yang dia buat tu sebenarnya sangat kecil lah. Aku serahkan anak aku untuk khidmat pada kamu ni pun sebenarnya tak terbanding dengan orang lain yang bagi benda yang lebih besar, yang lagi banyak khidmat dia pada engkau. Yang aku bagi ni sikit sangat. Kalau kau ada 10 orang, kalau 10 orang aku nak bagi. Kalau kau ada harta dengan harta-harta aku nak bagi. Ini yang Khuwaidim ni, ahli khidmat kecil ini. Kau tolonglah, walaupun jasa dia kecil, dia pun kecil, tolong doakanlah untuk dia. Dan sebenarnya untuk aku jugalah. Kan, tapi bijaknya dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk doakan anak dia, Sayyidina Anas yang berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kata ulama sunnah. Sunnah untuk minta doakan anak kita. Ada anak kita pergi jumpa alim ulama, tok guru, ya, pergi jumpa tuan syekh, tolong doakan ni anak saya ni berkat. Minta tuan guru doakan. Ya, orang kata memanglah kita pun doa ke anak kita. Kan memang anak kita sendiri pun kita ajar dia berdoa untuk diri dia. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat ini boleh diambil panduan pada kita pada hari ini. Ada anak minta tok guru doakan ke anak kita dengan keberkatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadaku. Ini Anas yang riwayat hadis ni. Dia kata bila dah mak minta tu, Nabi pun doakan, ya, kepadaku dengan segala kebaikan. Dan adalah pada akhir doa bagi Nabi doa banyaklah, macam-macam lah benda Nabi doa. Tapi dinyatakan dalam hadis ini sedikit bahagian daripada akhir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ini doa yang kita boleh ambil. Kita doakan ke orang lain, ataupun nak doa ke diri kita pun boleh. Tapi dalam hadis ini Imam Bukhari radhiyallahu anhu letak bab ni, bab pada menyatakan orang yang berdoa bagi sahabatnya agar Allah Ta'ala membanyakkan harta dan anaknya. Sebenarnya simple je. Kalau kita doakan sahabat kita pun, ya, kita akan dapat balik. Walaka mislima da'aka li sahibika. Engkau akan dapat apa yang kau doakan untuk sahabat engkau. Selesai, kan? Kita nakkan kebaikan untuk orang lain, Allah Ta'ala kata abda'u bika, aku mula dengan kau dulu. Sebelum aku bagi pada dia, yang kau minta nakkan kebaikan pada orang lain tu, aku bagi kau dulu. Tapi kalau orang yang minta untuk orang lain kecelakaan, orang minta keburukan, jadi takut-takut Allah Ta'ala bagi juga dulu. Lebih baik kita doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita, kan? Dapat balik pada kita juga. Jadi di sini doa Nabi SAW, ya Allah, kau perbanyakkanlah akan hartanya dan anaknya dan berkatilah dia. Dalam sebagian riwayat, wa tawil umrahu, panjangkan umurnya. Panjangkan umur dia, berkat dia, wa adkhilhul jannah, masukkan dia dalam syurga. Dalam sebagian riwayat yang lain. Jadi kita boleh simpulkan 4 benda hak Nabi doa ke dia. Yang pertama, banyakkan harta dia, banyak anak dia, panjang umur dia, kemudian masuk syurga ataupun berkat hidup dia. 4 benda lah. 4 benda tu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi kita tahu makbul. Doa Nabi makbul. Dan diriwayatkan, ya, bahawa Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ni, keturunan dia, anak dia lebih 100 orang. Ya, dan umurnya juga lebih 100 tahun. Ya. Umurnya lebih 100 tahun, anak-anaknya pun mencapai 100 orang. Boleh tengok berapa ramai tu doa Rasulullah. Bukan itu sahaja. Ya, kalau ramai anak, apa kerana jenuh juga, kan? Sampai orang buang anak apa semua. Kadang kita tengok juga orang-orang susah ni, dia tak ada tak ada protection. Dia tak tahu beranak aje. Duit pun tak apa nak ada, kerja pun gaji 500 sebulan je, anak 13. Banyak, ramai rezeki dia banyak.
Rezeki ikut tu lah, rezeki ikut duit mungkin kurang, rezeki anak ramai tapi tak mampu nak bela. Dia orang-orang yang ada sebahagiannya duit banyak pula, tak direzekikan Allah Ta'ala akan zuriat kan, tak ada anak, ambil lah anak angkat, ambil anak-anak orang susah. Sebab apa? Walaupun ramai anak, tapi kalau harta tak banyak pun susah nak bela jugalah cerita dia. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata, aku ni kebun kurma aku berbuah 2 kali satu musim. Orang lain satu musim sekali je. Maknanya harta dia banyak lah. Aset-aset dia, kebun-kebun dia, bila satu musim buah 2 kali, maknanya jual dia pun boleh lagi banyak. Orang lain dapat jual sekali je, tuai. Dia dapat satu musim 2 kali tuai. 2 kali tuai. Macam kawan saya tanam cili fertigasi kan, belakang rumah aja dia buat. Sekali tuai 14,000 jual. Banyak duit dia. Sekali tuai lah. Kalau dalam tempoh masa yang sama dapat 2 kali tuai, 28,000. Kan harta banyak tu. Ceritanya kalau Allah Ta'ala berkati dia dengan doa Rasulullah SAW, sampai kebun dia tu buah 2 kali. Orang lain sekali je, dia 2 kali. Harta banyak. Harta banyak, anak banyak. Ya, subhanallah. Itu berkat dia. Kata Syekhna Syekh Nuruddin Marbu' Al-Banjari hafizahullah, itu sebenarnya kesan ataupun hasil daripada kebijakan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tadi dia dah ada kurang sikit lah, maknanya tak dapat khidmat anak kan. Anak dia 9 tahun, 9 tahun umur tu diserah duduk dengan Nabi 10 tahun. Anas duduk dengan Nabi 10 tahun sampai umur 18, sampai umur 19. Lepas tu Nabi wafat. Jadi macam sampai SPM lah kan. Habis sekolah ataupun umur 20 masuk umur universiti, Nabi pun wafat. Bila Nabi wafat, tak ada lah khidmat dah. Sayyidina Anas tak payah khidmat dah ke Nabi. Jadi dalam tempoh 10 tahun tu, maknanya dia telah rugi khidmat. Maksud rugi khidmat tu, mak tadi tu, Ummu Sulaim, dia tak dapat lah khidmat anak dia. Sebab anak dia bagi ke Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala gantikan tadi dengan berkat. Dia minta Nabi doakan anak dia. Nabi doa dia panjang umur, murah rezeki, maknanya banyak harta, banyak anak. Ya. Dengan doa tadi tu, dia dapat mengembalikan khidmat yang terluput 10 tahun dia kepada mak dia. 10 tahun tadi dia khidmat ke Rasulullah kan. Apa yang dia dapat daripada khidmat daripada Rasulullah? Doa ni. Kata kalau 10 tahun kerja tak naik-naik gaji, orang komplain lah. Kerja lama dah ni, naik pangkat pun tidak, naik gaji pun tidak. Kerja dengan Rasulullah tak ada gaji. Dia khidmat dengan Nabi SAW. Khidmat untuk agama. Kan, Sayyidina Anas juga banyak meriwayatkan hadis Nabi. Duduk dengan Nabi je kerja dia. Apa Nabi cakap disampaikan orang, apa Nabi cakap disampaikan pada orang. Antara yang banyak riwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 tahun mak dia tu luput, tak dapat khidmat anak dia. Diganti oleh Allah Ta'ala dengan makbulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas umur sampai 100. Maknanya dia Nabi wafat sekitar umur 20. Maknanya nak sampai ke 100 tu ada 80 tahun lagi hidup Sayyidina Anas. Apa yang dia boleh buat dengan 80 tahun tu? Dia boleh bagi khidmat yang terbaik pada mak dia. Dia boleh gantikan balik. 10 tahun aku khidmat dengan Nabi, aku tak dapat khidmat dengan mak. Sekarang Rasulullah dah wafat, maka 80 tahun ini akan ku abadikan hidupku untuk aku bagi khidmat terbaik pada mak. Dan khidmat yang dia boleh bagi pun bukan calang-calang khidmat. Khidmat yang dia boleh bagi, kalau dah anak keturunan sampai dekat 100 orang, ya, kalau dah hartanya sebegitu punya banyak, kalau istilah mudahnya, apa ndak mak cakap je mak nak apa. Kita sekarang terhad kan. Saya pun sekarang mak saya tengah sakit, separa koma dah, ya, kerana buah pinggang dah stage akhir. Tak, tuan-tuan doakanlah ya, untuk mak saya, minta diringankan kesakitannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak benda tu, kita jaga adik-beradik. Adik-beradik kami 6 orang, seorang dah meninggal, tinggal 5 orang je adik-beradik, nak jaga mak, mencabar. Mencabar. Kita sampai tak sempat tidur lah ceritanya. Sampai tak sempat tidur. Nak bagi giliran tu sebulan dah 30 hari nak bagi. Siapa nak jaga hari ni? Kita masing-masing pun ada komitmen, ada kerja dan sebagainya. Adalah kakak abang yang dah pencen, tapi masih ada 2-3 orang lagi yang masih bekerja. Jadi dalam kita cari nafkah untuk kita punya keluarga, kita masih kena khidmat pada mak. Jadi pembahagian tu kadang-kadang terfikir kan,
Terfikir, ini kalau ada 15 orang adik-beradik ni sedap bagi ni. Kan sedap kita bagi-bagi. Terfikir juga yang 5 orang ni nak bagi tu jenuh jugalah. Kan nak bagi-bagi masa. Malam memang kena potong 2, kena split 2. Seorang tidur dulu lepas maghrib sampai pukul 12 atau pukul 1, yang kedua pula masuk jaga sampai pagi. Kalau tak buat macam tu, burn out. Memang kita siang tak boleh tidur, malam pun tak boleh tidur, tak boleh, tak ada. Jadi kena bahagi elok-elok bincang adik-beradik. Tu kalau adik-beradik alhamdulillah semuanya okey, boleh bincang, boleh elok kan. Jadi kita terfikir juga, macam Sayyidina Anas ni, kalau dah umurnya pun ada 80 tahun lagi baki dia untuk khidmat dengan mak dia. Dan ada anak beranak dia sampai, kalau istilah mudah dia boleh arah-arah lah. Cucu, kamu. Sebab cucu mak saya, kira anak saudara saya ada seorang khidmat. Dia baru habis belajar, dia tolong jaga sama mak saya. Waktu siang, so kami sempatlah tidur kejap waktu pagi tu untuk charge energi. Cucu jaga. So cucu tadi tu, cerita je cucu Sayyidina Anas punya anak tadi tu berapa ramai, boleh sangat lah Sayyidina Anas. Kamu, opah kamu nak pergi mana? Kamu jadi driver. Kamu pergi bawa opah kamu. Ni opah lengoh ni, kamu seorang pergi urut kaki kanan, kamu seorang pergi urut kaki kiri. Kan boleh bahagi-bahagi macam tu. Sedap kalau ramai. Sebenarnya itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala ganjaran kepada Ummu Sulaim atas 10 tahun dia yang terluput kerana dia menyerahkan Sayyidina Anas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganti di Allah Ta'ala, dapat balik anak yang khidmat, anak cucu yang khidmat pada dia 80 tahun dengan harta yang melimpah ruah. Kan nak khidmat ni memang kena pakai duit lah. Kan ibu pula, opah cakap pula, opah nak jalan-jalan pergi Paris lah, nak beli handbag. Kalau berduit macam tu, macam Sayyidina Anas tu ada harta kan. Maksudnya apa opah nak? Boleh. Beg tangan yang macam mana opah nak? Kita boleh bagi, kita boleh beli, kita boleh tunaikan apa sahaja kehendak mak. Itu berkat tu, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita tahu dalam Quran disebutkan harta dan anak, dua benda ni adalah fitnah. Kan? Dua benda ni adalah perhiasan dunia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Kan? Mal, banun, harta, anak-anak adalah zinah, perhiasan dunia yang menyeronokkan kita. Ada harta, ada anak-anak elok-elok, ramai-ramai ragam mereka, seronok tengok anak-anak, jadi penyejuk mata. Kan? Dalam masa yang sama, anak-anak dan juga harta adalah fitnah. Adalah ujian yang kalau tak kena gaya dapat menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh jadi fitnah. Jadi macam mana Sayyidina Anas tadi didoakan oleh Rasulullah dengan banyaknya harta dia dan juga banyaknya banyaknya anak dia. Dalam masa yang sama, kalau yang sikit pun menjadi fitnah, kalau banyak macam mana? Jadi di situ hebatnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila doanya tadi disempurnakan dengan wabarik lahu. Banyakkan anak dia, banyakkan harta dia dan berkati dia. Jadi dengan adanya berkat tadi, maka terangkatlah fitnah pada anak dan harta. Didoakan dengan keberkatan. Bukan kita ni bukan minta kaya saja. Bukan minta zuriat saja. Kalau kaya pun tapi kekayaan yang menjauhkan kita daripada Allah, kaya tapi jadi korun, apa guna? Banyak anak tapi anak tu ramailah, 15 orang, 25 orang boleh buat pasukan bola, 44 orang penuh satu bas. Anak 44 orang tapi semua jadi anak derhaka. Apa rasa tuan-tuan? Anak 40 orang semua anak derhaka. Rasa-rasa gembira tak? Tak gembira. Tapi anak tadi kalau berkat, Allah Ta'ala bagi dia berkat, jadi anak saleh, anak yang khidmat, anak yang mendoakan, anak yang bantu orang tua. Yang itu kalau dapat seorang pun anak yang berkat sungguh. Kan berkat sungguh. Jadi minta keberkatan. Dalam doa kita pun kena pandai pilih kata-kata juga. Kan, ya Allah aku nak kaya. Ya Allah kayakan aku dan berkati aku pada kekayaan itu. Boleh. Doa lah minta berkat. Kan. Panjangkan umurku. Panjang umur pun sama juga. Minta panjang umur dan diberkati umurnya. Kalau minta panjang saja jadi Fir'aun. Fir'aun berapa? 300 tahun umur, banyak. Panjang umur. Tapi, ialah Fir'aun lah. Fir'aun adalah Fir'aun.
panjang umur pun tak guna. Kan jadi minta keberkatan. Sebenarnya keberkatan. Baik, satu hadis lagi. Bab yang ke-49. Babu al-walidatu rahimatun. Bab pada menyatakan ibu-ibu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Ibnu Fudalah qala hadatsana Bakar ibn Abdullah al-Muzani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fa'atatha Aisyatu thalatha tamaratin fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan wa amsakat li nafsiha tamratan fa akala as-sibyanu tamratain fa nadhara ila ummiha fa'amadat ila tamrati fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyatu faqala wa ma yu'jibuki min dhalik laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Ini pun satu hadis sahih juga yang datang juga daripada perawi yang sama dari tadi, iaitu Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, seorang perempuan telah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu tu Nabi tak ada rumah lah. Jadi ada seorang wanita datang ke rumah isteri Nabi, rumah Sayyidatina Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepadanya 3 butir tamar. Jadi orang ni, perempuan ni datang, tujuan dia apa? Tujuan dia ada 2 orang anak dia, dia datang dengan 2 orang anak dia, 3 orang. Maka dia bagi 3 biji. Dia bagi 3 biji. Tak akan 3 biji tamar je bagi. Sebab itu sahaja yang ada di rumah Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah pernah kata, kami ni pernah 2 bulan dapur tak berasap, melainkan hanya dengan apa namanya, air dan tamar sahaja. 2 bulan pernah dapur tak berasap, tak ada lauk, tak ada apa. Itulah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa dia bagi 3 biji? Kalau ada lebih dia bagi. Tapi sebab itu saja yang ada, dan yang dilakukannya ini adalah ithar. Yang sepatutnya 3 biji ni pun untuk aku dengan Rasulullah lah, kata Aisyah. Tapi sebab ada orang datang minta, dia pun lapar, tengok anak-anak kecil pula, kesian, dibagi. Ini dia panggil ithar, mengutamakan orang lain. Ithar ni mustahab, sunat hukum dia. Dan pada ibadah makruh. Ithar ni hukumnya sunat, tapi pada ibadah makruh. Pada ibadah jangan bagi can orang lain lah, kita dulu lah rebut pahala. Contoh soft pertama, tahu soft pertama lebih banyak pahala daripada soft kedua. Tengok orang lain, kita tolak orang lain. Awak lah ambil, awak lah ambil, kita tolak orang lain, rugilah. Jadi kita dulu lah, ada peluang ambil lah dulu, sebab itu pahala banyak. Jangan diisarkan pada orang lain. Pada ibadah makruh hukum dia. Tapi pada selainnya okey. Kita nak minum, ada orang haus, kita bagi orang lain dulu minum. Kita tengok ada lauk sedap, tengok orang belakang tu jenis jarang dapat makan lauk sedap, kita okey lah, hari-hari dapat makan daging 2 hari sekali pun okey. Dia tengok dah sebulan tak makan daging, kita ambil sayur, daging bagi ke dia. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syama'il kita tengok kan, ada kuah gulai labu tu, Nabi tinggalkan daging qadid tu, daging kering, daging masin tu Nabi tinggalkan, Nabi ambil labu je. Nabi makan labu je. Daging-daging tu dibagi ke sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya ithar. Ithar. Kalau kita ada hidang makan, tengok ayam goreng tu, kita sapu dulu. Ada orang hidang, ada 4 orang, ayam ada 3. Masing-masing mata duk ngeling ke ayam tu. Siapa seorang yang tak dapat ni? Itu pun ada adab dia lah. Kalau makan hidang macam tu, tengok ayam ada 3, orang ada 4 atau 5, jangan ambil seketul seorang, cubit. Orang dulu tu tengok, ambil cubit sikit-sikit, dia orang lain pun dapat merasa juga kan. Ini ambil dulu, dia seketul letak dulu depan dia, orang kedua ambil, orang ketiga ambil, orang keempat ambil pinggan sayur je lah letak depan dia. Tu ada adab dia juga.
Ya, baik. Jadi dia bagilah 3 saja. Lalu perempuan itu jadi di sini juga ulama kata tak bermakna satu kehinaan apabila kita memberi sesuatu yang nilai dia kecil. Jangan anggap benda tu, alah bagi 3 biji kurma je, serupa tak payah bagi. Dia cakap macam tu kan. Macam kita tengok orang lalu tabung bagi RM1. RM1 tu dia pandang RM1 dah benda RM1 kan. Bagilah banyak sikit. Jangan perkecil-kecilkan pemberian itu, nilai dia kecil. Kalau kita pelekeh tu perangai sama serupa munafik. Munafik pada zaman Nabi SAW, dia duduk tunggu tepi jalan. Nabi kempen perang Tabuk. Nabi kempen kan, ni perang jauh ni 800 km daripada Madinah. Kita kena buat persediaan banyak, duit kena banyak, makanan kena banyak. Jauh ni perang Tabuk. Perang Tabuk tu munafik pun datang bagi alasan. Ya Rasulullah, isteri aku salin lah, isteri mengandung lah, macam-macam alasan. Pasal dia kalau semata-mata nak ikut untuk buat onar 800 km tak berbaloi dia ikut. Kalau dekat-dekat dia boleh dia ikut juga, menyusup masuk. Tengah-tengah menyusup tu sempat bisik-bisik kat tentera-tentera Islam, patah balik lah, kau bunuh diri je begini. Dia hasut. Tengok ketika perang Uhud tu berapa banyak munafik. Yang patah balik pun dekat 300 orang. Dibuat kerjanya dek Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Dia tunggu tepi-tepi jalan. Tunggu tepi-tepi jalan, tengok orang siapa nak pergi bagi infak ke Rasulullah. Adalah orang bawa secupak gandum, ada orang bawa satu sak, satu gantang kurma, 2-3 biji kurma. Ya Rasulullah, ni je ada. Dia mengata tengok bawa sikit tu, Allah Ta'ala tak berharap lah 3 biji kurma kamu tu. 3 biji kurma baik serupa tak payah bagi. Dia orang munafik. Down tadi orang yang nak bagi tadi, dia pun terasa, Allah, aku iyalah memang tak berapa layak lah kan, bagi 3 getui je bagi, tapi aku nak join juga kempen Rasulullah. Datang pula yang sahabat besar-besar, yang jutawan-jutawan. Sayyidina Osman kata, ya Rasulullah, 100 ekor unta bagi untuk perang Tabuk. 100 ekor unta. Kalau seekor unta 10,000, berapa kali 100? 1,000,000 dia bagi dek Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Banyaknya dia bagi. Itu pun kena ejek juga. Yang bagi banyak-banyak tu, itu riak lah tu, nak menunjuk-nunjuk lah tu, duit banyak. Yang bagi sikit pun kena, yang bagi banyak pun kena. Itu perangai siapa? Perangai munafik. Jadi tidak bermakna satu kehinaan apabila kita memberikan sesuatu yang mungkin nilainya kecil. Tuan-tuan kalau beli kayu sugi tu, dia punya pembalut itu biasa dia ada tulis satu hadis, tahadau tahabbu, kan, saling bertukar hadiahlah kamu akan mendapatkan mahabbah. Kenapa dia tulis hadiah tu pada kayu sugi? Maknanya walaupun kayu sugi tu RM1 sebatang, kalau buat hadiah ada pahala juga. Pemberian tu kecil tapi bertetap dia menjadi pahala. Okey, panjang pula ceritanya. Nak habis dah. Lalu perempuan itu pun dah dapat 3 biji tadi, dia bagi pada setiap anaknya sebutir tamar, seorang satu, dan menyimpan untuknya sebutir. Dapat 3, seorang satu lah. Tapi dia punya dia tak makan, dia pegang dulu. Maka kedua anak telah memakan habis tamar mereka. Setelah itu memandang kepada wajah ibu mereka. Inilah sifat anak-anak, pentingkan diri. Ya, dia tahu perut dia je. Dah makan kenyang, tengok muka mak, tarik baju, mak nak lagi. Mak tadi pegang dia punya, mak pun lapar juga. Tapi begitulah bab ni tadi kata, ibu-ibu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Dia pun tahu, ni anak aku ni kalau tak cukup tak apalah, aku tak makan tak apa, yang penting anak aku makan. Ya. Itulah manusia kan. Lalu perempuan itu membelah tamarnya menjadi 2 bahagian. Dia pun tengok anak dia nak tak cukup, nak lagi, dia potong 2. Kemudian memberikan kepada setiap anaknya separuh tamar, makan lagi seorang separuh. Kemudian Nabi SAW datang. Okey, habis cerita tu, dia pun dah beredar apa semua, Nabi balik. Aisyah pun menceritakan tentang wanita itu. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah engkau takjub, hairan dengan yang demikian itu? Sungguh Allah telah merahmati perempuan itu kerana rahmatnya kepada kedua anaknya. Ada engkau heran ke? Mana Aisyah cerita kan, tengok perempuan tu tadi, sanggup dia tak makan, dia nak bagi, dia semata-mata nak bagi kan. Ada cerita pada Rasulullah, bila Rasulullah balik, Nabi kata, engkau takjub ke dengan apa yang dibuat oleh wanita tu? Aku tak takjub pun, sebab aku tahu sebab dia.
Sebab dia adalah kerana rahmat. Allah rahmati perempuan tu sehingga perempuan tu merahmati anak dia. Dia belas ihsan dia kepada anak dia. Kan? Dia panggil ada satu kaedah, idza zahara sabab batala al-ajab. Bila dah terzahir satu sebab, maka akan terbatallah ketakjuban tu. Nabi kata, Nabi dengar cerita tu, Nabi senyum je. Aisyah tadi kagum lah dengan sifat wanita tadi tu. Nabi kata, aku tahu dah sebab Allah bagi rahmat pada dia. Sebab tu dia sayang anak dia. Kalau orang tak sayang anak ni, tak dapat, maknanya dia pun tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi idza zahara sabab batal al-ajab. Bila dah terzahir sebab, maka tak adalah takjub lagi. Kan? Macam magician. Magician, orang buat magic di TV. Kita tengok dia baring dalam kotak tu, dia belah hanya tengah-tengah tu, terbelah kaki belah sini, kepala belah sini, melopong. Kita tengok, ui, macam mana tu dia boleh buat macam tu. Kita takjub lah. Sebab kita tak tahu sebab. Di hujung rancangan tu dia buat satu magic reveal. Tadi dia buat magic, kita pun terlopong tengok. Lepas tu dia buat magic reveal. Dia pun bagi tahu sebenarnya dalam kotak ni ada dua orang. Kepala sini, kepala orang lain. Kaki sini, kaki orang lain. Kepalanya duduk tang ni, tang ni. Kita pun, ada takjub lagi tak? Tak ada dah, habis lah. Yang tadi tu sebab tak tahu sebab, takjub lah. Dah tahu sebab, ada lagi takjub? Tak ada dah, habis lah. Kan? Macam tu lah. Begitu juga bila diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi kata, apakah engkau takjub dengan yang demikian itu? Apa yang perempuan tu buat menghairankan kamu? Sebenarnya tak hairan lah, sebab Allah Ta'ala memberi rahmat kepada wanita itu kerana rahmatnya kepada kedua anaknya. Sebab dia kesiankan anak dia, Allah rahmati dia. Dia dapat makan tadi tu, dan dia maknanya akan dapat makan lah. Ya. Baik. Jadi habislah, saya ingat kita berhenti dekat tu. Nanti kita masuk pada hadis-hadis yang berikutnya. Jangan lupa untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat yang mulia ini, hari yang dituntut untuk kita banyakkan ingatan kita. Dan jangan lupa juga ada satu waktu yang mustajab doa pada hari ini, maka perbanyakkan doa kita. Antara waktu yang mustajabnya adalah ketika mana khatib duduk di antara dua khutbah. Itu juga adalah waktu yang seharusnya kita fokuskan hati kita untuk kita berdoa pada Allah Ta'ala. Dan jangan dilupa juga, kita dah rasa lepas habis sembahyang Jumaat ni habis dah keberkatan hari Jumaat ni. Tidak, belum lagi. Sebahagian ulama kata waktu mustajab yang Allah Ta'ala berikan itu adalah selepas asar sehingga maghrib hari Jumaat. Jadi terakhir sebelum habis Jumaat, maghrib ni nak masuk hari Sabtu. So lepas asar tu adalah waktu-waktu yang baik juga untuk kita habiskan wirid-wirid kita, bacaan-bacaan kita, selawat kita, doa kita. Surah Kahfi dibaca untuk didapatkan cahaya di antara dua Jumaat. Diberikan oleh Allah Ta'ala akan panduan, dijaga iman kita. Dan juga kita juga menghampiri masuk bulan Sya'ban, dah di hujung-hujung bulan Rajab. Hampir-hampir kita kepada Ramadan. Harapan kita agar Allah berkati rezeki kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maksud keberkatan di situ adalah antaranya dipanjangkan umur. Minta Allah panjangkan umur sempat jumpa Ramadan. Berapa ramai kawan-kawan kita yang maknanya tak sempat jumpa Ramadan tahun ni, dah Allah Ta'ala ambil. Dan antara maksud yang kedua adalah diberkati pada Rajab dan Sya'ban itu adalah pada hartanya. Kan, wa ballighna tu bulghah, iaitu spending yang kita akan spend sebagai ibadah di bulan Ramadan. Maka kalau kita nak banyak spend bulan Ramadan, kena kumpul dululah apa yang kita nak spend. Nak kumpul macam mana? Kalau Allah berkati kita pada 2 bulan ini, dimurahkan rezeki kita sampai kita dicukupkan oleh Allah Ta'ala untuk kita join apa-apa saja aktiviti pada bulan Ramadan. Nanti sedekah banyak kan? Sedekah Ramadan, bagi makan orang, macam-macam benda yang kita boleh buat. Barik lana, berkati kami pada
pada Rajab dan juga Syaban, dengan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan untuk kami menikmati ibadah di dalamnya, dengan dikurniakan 1000 bulan nanti di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.